Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali lagi di Bersama Tia, kupas yang dibawakan khas oleh Mutiara. Sehat itu nikmat. Oke, kepada semua Anda, apa kabar semua yang masih setia di Bersama Tia Talk Show di pada hari ini yang sangat istimewa kerana kita mendatangkan seorang tetamu yang sangat spesial pastinya. Dan sebelum itu, Tia nak mengumumkan siapakah pemenang daripada hadiah yang spesial box yang dia akan dapat, okay, daripada episod sebelum ini. So, Tia ucapkan tahniah kepada Zulaika Ika. Ya, Zulaika Ika yang berjaya memenangi hadiah di episod lepas, iaitu 11 tahun, betul sekali. Izara Aisyah, dia memenang, dah 11 tahun di industri lakonan. Amazing. Dan kepada anda semua, jangan risau kerana kepada anda yang menonton live Bersama Tia Talk Show, di akhir acara kita akan memberikan satu pertanyaan dan of course adalah hadiah. Hadiah you guys akan dapat iaitu satu box special. Box special, ya, Tia akan minta kepada tim untuk paskan the box special ini. Wow. So, siapa yang dah tahu dah? So, box special, hadiah yang anda akan dapat pada episod kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anda akan mendapatkan 2 item. Hadiah yang pertama adalah 1 botol mutiara dan juga Jiwa Cookies, vitamin daripada Arif dan Ara. Kerana kenapa? Kerana ini tamu kita spesial hari ini adalah beliau merupakan dah mempunyai anak. So, dalam rangka kita nak sambut tetamu spesial kita pada malam ini, that's why kita memilih untuk memberikan hadiah yang spesial juga untuk anda. Syaratnya adalah anda yang nak berpeluang untuk mendapatkan hadiah, anda boleh layari Telegram channel Tia Arifin dan anda akan jawab soalan di akhir acara. Okay? So guys, sebenarnya tidak tahu dah, ramai yang tahu sebenarnya kan siapakah wanita yang Tia akan jemput di episod kali ini. Di hari ini kan beliau terkenal dengan masakannya. Beliau terkenal dengan kejelitaannya. Beliau terkenal dengan seorang ibu yang mempunyai anak kembar. Kan, lelaki dan perempuan yang comel, yang cantik, yang handsome. Ya Allah, kalau Tia tengok kan, ya Allah comelnya kan. Macam nak teringin pula jadi bersalin pula kan. Nak juga dapat kembar, twins kan, alhamdulillah. Okey, dah semua dah tahu dah. Siapakah? Kita tengok dekat komen ni. Siapakah agak-agak yang dah tahu? Wow. Saya dah tahu. Okey, siapa teka lagi. And ada satu trademark yang beliau suka ucapkan di sosial medianya kalau beliau tengah masak. Trademark tersebut yang Tia rasa semua orang Malaysia tahu. Oh, kalau ada kata-kata ni, inilah orangnya. Apakah? Siapa yang tahu? You guys boleh komen. Siapa yang tahu? Apakah kata-kata trademarknya? Siapakah? Wow. Ya, semua dah tahu. Semua dah. Ya, sangat betul. It's done. Dengan suara yang lembut, dengan suara yang sangat gemai-gemulai. Betul sekali. Pada malam ini, di episod kali ini, Bersama Tia, Tia akan menjemput seorang wanita yang memberikan inspirasi kepada kita semua. Seorang wanita yang terkenal dengan seorang keibu-ibuan, kan, seorang isteri yang baik, kan, seorang pelakon juga, Datin Paduka Ena Azman. Bersama dengan kita malam ini, Tia akan jemput beliau. Kita akan jemput dan kita akan bertanya apa sebenarnya yang menjadikan rahsia. Kan, kita nak tanya, kita nak kupas semua. Siapa yang tak sabar? You guys boleh drop your question di bawah kali ini. Ya, siapa yang tak sabar? Agak-agak kalau misalkan you guys dah bersama dengan Datin Ena, apa agak-agak pertanyaan yang nak you all tanyakan? Apa mungkin ada side yang mungkin kalian nak tahu tentang beliau? Mungkin ada saya nak tanya tentang inilah. Di sini insya-Allah kita akan tanyakan langsung kan. Sebenarnya dia penasaran dengan macam mana seorang Datin Ena boleh menjadi seorang ibu kan. Masak-masak pula tu. Lepas tu nak jadi urus seorang isteri kan, nak jadi seorang ibu pula, twins pula tu kan. Nak bagikan masa kerana di wanita di talk show Bersama Tia pasti kita nak tahu rahsia-rahsia
para wanita yang sebenarnya memberikan inspirasi kepada kita semua. Kita tengok apa pertanyaannya guys nak tahu. Oh, ada yang cakap tak rindu lagi berlakon ke? Ya. Apa lagi pertanyaan? Apa lagi pertanyaannya? Oh dia tanya. Halo, Assalamualaikum, Datin. Hai, Waalaikumsalam. Hai Tia, how are you? Alhamdulillah sehat. Datin sehat? Alhamdulillah. Sehat. Panggil Ina je lah. Boleh. Okay, Ina. Kan dia Okay. segan dia guys. Okay, so Okay. Ina di rumah? Dekat rumah. Wah, baik. So sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kerana Ina dah sudi bersama dengan Tia di Bersama Tia Talk Show malam ini. Thank you Tia sebab sudi jumpa for tonight. Ya, Alhamdulillah. Okay, so kan Alhamdulillah. ramai di sini kan di Bersama Tia di mana Tia nak tahu juga, and of course semua dekat wanita dekat sini nak tahu juga macam mana seorang Ina, apa yang kita boleh belajar kan. Okay, so tu Tia nak tanya juga, so far ni kan sekarang PKP ni, apa sebenarnya kesibukan seorang Ina di rumah? Okay, saya sebelum PKP busy shooting, tapi sebabkan sekarang ni tak boleh nak kerja kan, tak boleh nak shoot semua. So apa-apa pekerjaan pun memang kita buat kat rumah, dari segi video masak ke untuk nak buat apa-apa campaign, semuanya kita akan buat through dekat rumah sahaja. And then sekarang memang sepanjang PKP ni memang busy hari-hari masak for the kids and husband. Ya, so itu je. Wah, itulah. Dia tengok masakan kan. Ina terkenal dengan masakan. Okay, saya nak tanya sebenarnya, yang Ina memang dilahirkan dari awal sebelum kahwin memang dah pandai masak ke? Atau dah kahwin baru pandai masak? Okay, sebenarnya macam ni, Tia. Long story tau sebenarnya, but we try to make it short. Okay, actually masa kecil, I memang suka masuk dapur. I suka sangat tolong my mom, my grandma. Tapi daripada kecil dulu, diorang tak suka masuk dapur. Bila I masuk dapur, I jenis clumsy tau. Akan pecah pinggan, pecah gelas. Memang kelam kabut tau masuk dapur. So diorang rasa macam bising. Kalau Ina masuk je macam, aduh habislah budak ni, pecah pinggan, pecah semuanya kan. Tapi I jenis tak give up sebab I suka makan. So lepas tu my mom, my grandma semua masak sedap. So I macam, I nak belajar. So I start masuk daripada kecil. Sampailah I umur 16 tahun. I punya my first dish yang I masak adalah ayam masak lemak cili padi. And then masa first time I masak tu kan, my family macam semua cakap, oh sedap lah, boleh lagi ni, practice lagi ni sampai pandai masak. So start pada tu, I belajar. Umur 16 tahun, my first dish I masak. 16 tahun. So start dari situ, bila family semua cakap, okay ni boleh pergi jauh ni, boleh masak lagi ni. So I macam happy lah kan bila orang puji kan. Puji, so bila betul? kan betul tak Tia? Macam I bet, semua orang, kalau bila kita dapat pujian ataupun dapat kira kata-kata semangat dari family, kawan-kawan semua, so benda tu adalah apa orang cakap antara kata-kata pembangkit semangat lah untuk belajar. So start dari situ I belajar until lah today. Tapi masa zaman dulu taklah begitu pandai, and now pun taklah begitu pandai sangat pun. Tapi boleh lah. Sedap. Dia pernah try lah masakan Ina yang mi mamak. Sedap. Oh ya kan? Ya ke? Thank you. Thank you. Okay, dan juga di sini banyak followers yang memang suka kan. Dan dia sangat menunggu-nunggu kalau misalkan lepas masak je ada it's done. Boleh tak belanja sikit? Okay, so nak cakap macam ni Tia Talk Show is done. Wah, thank you. Tapi kita belum done lagi, tambah masih banyak soalan lagi. Okay. Ina, so dengan topik kita kali ni kan, cara memikat hati suami kan dengan masakan kan. Adakah benda tu, apa menurut pandangan Ina, betul ke tak betul? Betul. Because since I kecil, my mom zaman sekolah until today, my mom selalu cakap kita nak ikat perut suami, kita nak bagi suami lebih sayang, kita kena ikat perut dia dulu. So that's why perut suami I kalau you tengok sangatlah comel. Sangatlah sihat. So bayangkan my sedap husband masak. my husband pada I kahwin dengan dia, berat dia 70 and now berat dia dah 90. Semenjak PKP ni dia naik 8 kilo. Seriously Tia, sepanjang PKP sebulan ni my husband naik 8 kilo. Which is not that good. Ina naik tak Ina? Naik Tia.
Tapi tak nampak. Jujur naik banyak sangat. And baru start 3 hari insaf daripada makanan. Try kurangkan sebab yelah PKP kan kita tak ada Ya, benda sangat nak tidur. buat kan. Betul, makan kan. Asyik makan, masak makan itu je dah tak ada benda nak buat. So yeah, PKP. Ya. So, berarti Ina setuju lah. Macam mana kata pesan-pesan daripada seorang ibu, oh kalau kita nak suami, kita kena ikat perut dia dulu. Macam tu. Okay, alright, okay. Macam yang my mom selalu cakap, kita dari segi rupa paras semua benda tu tak kekal. Yang kekal adalah semua memory, kenangan, dan apa perbuatan yang kita buat untuk orang yang kita sayang. Sebab tu, even pada first day kahwin, until today, tak kisahlah my husband nak makan berapa pagi pun, 3-4 pagi pun I masak. I jarang, I rasa mungkin a few times cukup berapa kali je kot I cakap no. But most of the time, pukul 3-4 pagi my husband nak makan, dia bukan nak makan Maggi ke apa tau. Dia akan minta, dia nak corn dog lah, pizza lah, ayam masak lemak, kari ayam, and I buat. Oh my god. Yang berat-berat ya. 3 pagi, 2 pagi. Because my husband dia sangat suka makan makanan yang heavy. Tengok badan lah kan. Tapi okay je kan. Wow. So, okay, pengalaman yang Ina pernah masak jam 2-3 pagi tu, macam mana kan? Ada tak rasa macam, ya Allah takkan nak makan, nak masak pagi-pagi kan, nak potong-potong semua. Ada tak perasaan macam tu? Okay, sebab dah kahwin, Alhamdulillah tahun ni adalah tahun ke-8, sudah sangat kenal dengan suami. So, memang selalunya dalam pukul 10 around this time, I akan tanya my husband, okay sayang, later you rasa you nak makan tak? If yes, what you want to eat? So, I akan prepare, keluarkan siap-siap awal-awal. So, later on, maybe dalam pukul 1, 2, 3 pagi, kalau dah lapar, at least benda tu dah lembik and I boleh masak. Amazing. Betul-betul Ina masak. Dan nampak memang waktu tu Ina pernah buat live kan? Betul. Oh my god. Kan tak pernah terfikir ya? Tak adalah macam mana cakap, mungkin masa mula-mula dulu adalah rasa macam oh takkan nak buat hari-hari, tapi sebabkan tengok husband memang suka makan, sebab bila dia makan sayang sedap lah, so kita as a wife kita akan rasa macam lebih proud, rasa macam okay nak buat lagi. You faham tak? Itu adalah salah satu apa orang kata semangat yang buatkan I 8 years until today I masih masak walaupun 3-4 pagi. Wow, amazing. Wow, 3-4 pagi. Okay, semua ni mungkin ada seorang, Tia pun jujur dia pun tak sampai nak bangun 3-4 pagi nak masak. Satu lagi lah. Wow, betul. I mean bukan semua orang boleh buat, tapi kalau kita boleh buat, why not kan? Sebab bagi I macam kita as a wife, kita punya apa orang cakap, kita punya bukan kata pasal pengorbanan, like husband dia dah buat macam-macam juga untuk kita. So apalah sangatnya kan kalau husband lapar kita nak layan dia. Bukan dia minta buat benda pun kan. It's just masak. Masak je. Bagi I dengan apa yang dia bagi kat I, so I rasa dengan balasan nak bagi dia makan yang lebih sedap, mengenyangkan, bagi dia happy, why not? So I buat benda yang dia suka. Amazing. Kan masak jam 2 pagi ya. Okay, apa makanan favorit Aina? Kalau misalkan suami minta atau anak-anak makan favorit suami yang Aina, oh ini favorit ni, air tangan Aina ni apa? Okay, my husband paling suka I masak rendang. Sebab tu every year rendang, kalau raya I masak memang banyak. I bukan masak 2-3 ekor, I masak 20 ekor, 25 ekor. Macam 25 ekor? Yes, paling banyak pernah I masak rendang is 25 ekor. Sehari? 1 hari 4 kuali atau 5 kuali. Oh my god. So berapa lama tu nak kena proses masak tu? Ambil masa untuk 4 ni sebab dapur I kecil, tak besar. So ambil masa dalam lama jugalah. Dalam 6 jam, 8 jam. Ada kadang-kadang 10 jam. Sebab I masak banyak, big portion. Sebab selalunya, sebab dah 4 tahun, I take over the kitchen. I mean, as in bila setiap kali raya, I tak bagi my mom masak dah. Sebab kesian kan, takkan dia nak berdiri lama-lama kat dapur, you know. So, I dah cakap my mom, dah 4 tahun, segala masak untuk raya, I yang masak. Wow. So my mom datang macam cuma except for this time raya, this year tak boleh nak beraya sama. So apa I buat, I masak banyak-banyak. So I hantar dekat my brother, I hantar dekat my mom. So diorang tak perlu masak, diorang just makan. Wow, best macam tu kan, ya Allah. So memang rendang tu memang masak banyak untuk family juga Ina, and simpan juga untuk suami kalau misalkan tinggal panaskan. My husband kalau I masak rendang ayam sekali makan, I rasa dia boleh makan Allah banyak je. Kecil-kecil. Banyak. Dia boleh makan ais tu 1 ekor tu dia boleh makan kot. 1 ekor je dia seorang. BBI je 1 ekor. Betul. Mungkin dalam one day tu dia seorang boleh makan 1 ekor. My maid pun rasa boleh makan 1 ekor. Serius. Memang
keluarga I Sedap Tia sangat semua makanan Ina. tak adalah, biasa je. Tapi tak tahulah, mungkin tekak diorang rasa sedap ke apa Sedap, ke lah. pastilah Tapi sedap. so macam my maid pun makan banyak. My sister semua yang memang I rasa kalau 5 nareko tu memang tak cukup. Satu kuali periuk besar tu memang takkan cukup. Wow, amazing. Ya, Yeah. tapi emang nampak and semua pun mungkin pasti setuju kan. Apa nama masakan Ina Azban sedap kerana kita dah pernah try juga kan, rasa kan Ina pun ada mencuba untuk merasakan air tangan Ina juga kan. Dapur Ina kan. So memang sedap kan. So Ina, okay. Kalau anak-anak pula macam mana? Ada kan anak juga suka makan yang berat juga? Okay, macam my kids, macam yang anak lelaki I, dia suka apa tu panggil spaghetti, macam western food. Hmm. I punya anak perempuan pula suka nasi. Kira makan-makan Melayu. Tapi dia tak, Oh, tapi sekarang ni I dah tukar sebab I nak bagi senang untuk masa yang akan datang. masak. Sebab nak masak tu kan. So, I taklah macam ada orang tanya macam, Ina bagi anak makan pedas ke? Okay. I tak bagi makan cili, tapi I akan slowly bagi dia macam chili sauce yang tak begitu Hmm. pedas, bagi dia sikit-sikit. I tak nak, sebab I ada kawan, you know, dia sampai sekarang dah umur 30 lebih, tak boleh makan pedas. Dia boleh makan tomato je. Sikit pedas dia macam nak air. So I tak nak anak I macam tu. So I ajar Wow. anak I bukan makan cili yang macam I masak selalu kan big portion kan, asal masak berkilo-kilo kan cili padi. But anak I memang I masak separate, kurang pedas, tapi I slowly I ajar semua makan. I ajar anak I makan petai, durian, semua I ajar. Bagus. Kan? Supaya dia tak jadi picky eater. Wow, amazing. Betul. Karena ada juga ibu-ibu yang macam, ni jangan, ni jangan. Oh, tak. I semua I bagi. Sayur, pucuk, apa semua I bagi. Sebab selalunya kan macam anak I dulu masa first year, masa umur 1 tahun, dia tak suka makan sayur. So apa I buat, so I memang hantu sayur, I hantu ulam, I memang suka sangat vegetable. I kalau diet pun I akan makan sayur, I boleh makan satu pinggan besar, sayur saja. So, I selalu try influence anak I akan makan depan orang, oh this one is good for your skin, this one is good for your eyes. So, diorang akan ikut. Daripada tak Bagus. nak tu, dia jadi makan. So ni tips daripada Ina untuk Betul. anak-anak suka makan, dan makan depan orang. Betul. And then sometimes macam kadang-kadang ada parents macam, anak I tak boleh makan ni, contohnya sayur, dia tak suka. Sebenarnya bukan anak yang decide dia nak makan apa. Kita as mom yang kena decide apa yang dia perlu makan. Contoh ada banyak juga parents yang silap. Contoh dia dah bagi satu makanan ni. Okay, betapa KF chicken macam ni. Okay. So Okay, right. So contohnya dia dah bagi spaghetti bolognese contohnya misalnya, and then tiba-tiba anak dia seorang ni tak nak makan bolognese, dia nak makan carbonara. Lepas tu dia silap parents sebab dia tak apa orang cakap, dia macam tak nak pening kepala. Okay, dia pun masaklah carbonara. Itu silap. Itu yang buatkan anak jadi macam mengada-ngada, like demand. Dia akan demand tau sebab dia tahu tak apalah kalau aku menangis cakap tak nak makan ni, jadi mak aku akan masak aku yang ni. Apa yang I bagi, itulah dia. Take it or leave it. Wah, betul. Sebab apa? I tak nak diorang jadi picky eater, like macam I don't want this, I don't want that. I tak nak anak I macam tu. Dia anak jadi Ina Azman punya anak, semua benda kena makan. Tak ada memilih-milih. Nak makanan kampung ke, makanan western ke, kena makan semua. Makan. Supaya kita nak bawa pergi travel, bawa pergi mana-mana senang. Tak ada macam I cannot eat this, I cannot eat that. So semua benda kena makan. So kita buat dia, bukan dia buat kita. Setuju. Kerana anak dia sebenarnya dia setuju. Kerana anak dia sebenarnya seperti macam kertas putih, kita kena tulis. Kita kena isi. Nak isi apa anak tu. Sangat setuju. Kan, sama. Tia pun juga macam tu. Ya, ada komen. I suka makan petai, Ina yang masak. Oh, thank you. Biasa kita nak nanti open order tak nanti? Kita nak raya ni nanti, mana tahulah Ina open order rendang. Sekarang ni Ben, tak ada masa. Sorry lah guys, tak ada masa Ina nak masak untuk bagus. So itu adalah tips tau Tia, yang penting yang kadang-kadang mak selalu salah. Bukan kata kita tak manjakan anak, kita sayang anak, tapi kita tak nak sampai anak tu jadi spoil. Contoh kadang-kadang anak I tak behave pun kan. Contoh kan, anak I tak behave pun, I akan cakap. Apa Ina buat? I akan marah macam, no, you cannot do this, you cannot do that. I marah anak I. Tak adalah macam, dia ni mesti manjakan anak. Tidak. Kita jangan, sayang anak, orang kata jangan sampai anak tu jadi spoil.
Tapi kan Betul enak, tak? ada juga, Setuju tak? betul, setuju. Siapa yang setuju ni, komen kat bawah. Tapi sangat setuju kan. Hmm. Okay, contohlah, kalau misalkan ada satu anak kan, orang kan suka, ada notinya anak kan. And ada Mhm. dia punya perangai lah mungkin kan. And Mhm. lagi-lagi, Mhm. Mhm. Aubrey and Carl adalah kembar. So, ada tak macam Mhm. momen-momen dia bergaduh, apa yang Aina akan buat? Ada. Se-label mana? Se-label mana? Maksimal tu. Ok, ada Obrical because even though they're twins, tapi of course because they are boy and girl, even nanti boy girl pun dia boleh bergaduh. Tipu kalau I kata Betul. Obrical tak bergaduh. Ada bergaduh, almost kata every day. Ada je dia nak argue. Kalau tak sebab dia punya TV, dia punya toys, dia punya apa tu panggil jajan-jajan semua ada. So apa yang I boleh cakap, um, kita kena tahu handle. Like macam I I tak tangankan anak I. Tetapi I akan marah diorang kalau diorang buat salah. Contoh, and I ada satu tadi anak I, Apa-apa? especially my boy, dia dulu Uh-huh. tak takut dengan I tau. Dia tak Dulu tak takut takut? langsung dengan, tak takut. Dia tak takut. Umur Like, berapa tu? kalau, Umur 2 tahun? 5 tahun. 5 years. So, Ya, maksudnya anak I dia tak 5 tahun tu tak takut. tak Sebelum tu. takut. Tak Okey. takut. Dia hanya takut dengan daddy dia. So, I fikir, I ambil rotan. If you naughty, I babab you. I pang you. Tak takut. Tak Ibu jalan. dia I cakap tak jalan. dia ingatnya kata, oh ibu ni macam bidadari tak cakap takutlah muka tak Allah tak garang. ada. Macam mana muka Ina nak garang? Okey, lepas tu. Okay, so apa yang buat I fikir, I ambil rotan, tak jalan. Tak takut. Dia boleh ejek-ejek. Macam tu. Dia boleh ejek-ejek Okey. I tau. Faham. So lepas tu I fikir, I nak buat straight rules. Buat ini, buat itu. Tak jalan. Last sekali, I ingat masa I pergi Mekah, ada 2 tau yang buatkan anak I sekarang takut masa I pergi Mekah. Kalau you tahu kan Tia, bila kita pergi Mekah kan penjaga-penjaga dekat dalam kat Madinah semua kan ada pakai niqab semua tu kan. Nikab. Ya, betul. So niqab tu dulu Carl, my boy, dia pernah main toys. So lepas tu dia buka iPad, so too loud dekat dalam masjid. So penjaga tu bukanlah marah, dia just like macam, oh no, you cannot play iPad here, macam tu. So sampai sekarang dia masih ingat tau benda tu. Dia sangat takut. So dia panggil black woman. Black So woman. black woman, black. Sebab dia pakai all black kan. So I pun gamble macam, you want mommy to call black woman like in Labaik Allah. Lepas tu dia kata macam, no, I don't want, I'm scared. Okay, I behave. You know, so kita as parent, kita try cari apa benda yang anak kita takut. Bukan like kita pukul, kita nak lepaskan gerak. Tak. Try cari something yang dia takut. And then second is dark room. I akan cakap, kalau you never behave, I put you inside dark room. Dark room tu Lepas apa tu je dia tau takut. Tia? Dark room I tu bukan storeroom. Toilet gas je depan ni. Dekat I punya hall ni ada toilet gas. I tutup lampu. I cakap, you see this one? Inside here very dark. You want mommy to put you inside here? Oh no, I'm so scared. Okay, I behave. So that's the 2 things yang anak I takut sekarang. So sekarang ni I tak perlu nak marah like bising-bising ke, or maybe macam nak pukul. Tak perlu. Kita just cari benda yang anak kita takut, kita just cakap. Ya. Kita try cari solution. I tak tahu lah macam Tia buat macam mana. Kalau anak Tia macam tak ni. Okay, kalau Arif, dia macam 1, 2, 3. So dia akan, betul lah, kalau kita dah try marah sangat, dia akan jadi macam, level dia marah ni, dia akan try lagi. Faham tak? Kita try untuk, macam mana? Tak apa Tia. So kalau kita misalkan, kalau misalkan kita menjerit, dia akan rasa macam, okay, levelnya menjerit ni, so I boleh try lagi. Mungkin betul. apa? And dia akan lagi memberontak. So betul, actually setuju. marah bukanlah good solution untuk kita punya, especially untuk masalah anak-anak yang kadang-kadang yang tengah nak membesar. I bet bukan kita je Tia. I think semua mak-mak mengalami masalah ni. Which is bila anak tengah membesar, dia jadi nakal ke, dia suka berlari ke, itu normal. Cuma kita as a parents kena tahu macam mana nak handle. Sebab tu I buat strict rules tau Tia. Even macam anak I, dia tak boleh makan. Rules dia macam chocolate, ice cream semua, they can only eat weekend. Weekend, strictly. Weekdays memang no. Menangis lah macam mana pun, benda tu tak akan dapat. Okay, weekend tu berapa banyak? Ada macam, okay, boleh makan all you can eat? Atau no, not all. Like ada portion, like macam tu kan, macam after lunch kan, diorang main-main petang-petang sikit 3-4 boleh lah makan 1 ice cream. Kalau diorang behave the whole day, I give another ice cream before malam.
Macam tu. Oh, I comel. tak ada like bagi macam chocolate, apa tu, candy, semua tu like all the time. Tak. I memang strict. So Setuju. anak I menangis lah. Sebab Ya, I ya. cakap this is my rules. You need to follow this. So dia macam okay. Yeah, I tak tahulah And because tak bagi I semua orang ada cara masing-masing kan. argue, betul. Mm-mm. Betul. So macam And Tia, kalau Tia juga sama kan. Dulu waktu Arif sebelum macam kan Tia dah start untuk bagi Arif coklat. Sebelum tu Tia tak bagi juga. mm, Es krim sampai sekarang pun Tia bagi kalau es krim yang Tia buat dekat rumah kan ala es krim mm, mm, jus strawberry mm, kita mm, bekukan. So itulah es krim dia. Tapi kalau coklat tu Tia dah start untuk bagilah sekarang ke Arif kan. Kalau dia lepas bet- lunch, okay boleh bagi satu macam tu. Macam Kan? kadang-kadang kita just bagi reward untuk kalau dia orang Yes, behave. yes. Sebab budak Ya, ni apa yang I perasan bila lagi kita marah dia lagi memberontak tau. Dia lagi macam betul. nak cabar Nak. kita. Betul? Sebab tu kita as parents, I selalu letak dekat kepala I cakap, I mak dia, I tahu yang apa yang terbaik untuk dia, so dia kena Setuju. ikut I, bukan I ikut dia. Setuju. Saya setuju sangat benda tu. Ah, Kerana kita kebanyakan di luar sana kalau ibu-ibu semua, kita jangan ikut sangat apa yang anak nak. Anak tu sebenarnya dia betul. nangis, kita kena set. Sebab kadang-kadang mak bapak ni, diorang nak mudah. Tak apalah, daripada anak aku menangis, aku bagi je. Itu silap. I memang tak Betul. bagi. I memang orang cakap lah apa pun. Kadang-kadang my husband cakap, saya you ni macam nak train anak masuk army. Ya. Masuk askar. Pasal Sebab I cakap itu. And I cakap, no saya, ini untuk kebaikan dia. Contoh dari segi makan kan. Kadang-kadang adalah anak-anak mungkin kadang-kadang diorang macam tak nak makan tu. I cakap, if you don't want to eat this one, later you cannot watch TV. So you need to finish all the food. I memang very strict. Kalau dia tak habis makan, tak apa. Tapi no TV. Sebab anak I, everyday, I akan bagi dia 2 jam je. Like macam TV. sekali 1 jam tengah siang, 1 jam Okay. before the bedtime. And then, done. Kalau diorang tak habiskan makanan dia, I takkan bagi. Apa jadilah. Menangis lah dia Wow. macam mana pun. Tapi that's my rules. So macam anak perempuan I, dia okay sikit. Maybe because of girl lah. Girl ni dia boleh, kalau I cakap okay, Behave. Aubrey, come, sit down, behave. Okay, dia behave. Cuma bikin boy kan, I think it's normal kot semua apa orang cakap, anak-anak yang ada anak lelaki ni sedikit sebanyak mesti akan mengalami masalah-masalah tu. Tapi Tia sendiri, kalau Tia dengan Ara kan, Ara yang agak lebih mencabar. Mungkin kerana dia muda kot ya, lagi masih kecil kali ya. Tak, mungkin dia kecil lagi kot. Dia kecil So lagi, Ara dia tak berapa? 2 faham tahun? kan. Arif sudah 4, Ara 2 tahun. So okay kot. I Dia think kecil Ara lagi. mungkin lagi setahun dari macam dulu anak I, Aubrey. Aubrey dia nak bertegur dengan orang pun tak nak. Kadang-kadang dia macam dia suka sendiri-sendiri. But since last year umur 4 tahun until today she become very very friendly. Friendly, Like wow. apa I cakap okay mami. Apa I cakap okay mami. Very good girl. So Wow, far kerana so dia good. Karena dia dah dibina daripada kecil hingga sekarang kan. Parenting tu dia dah ada rules, dia tak ikut dia Betul. sendiri kan. Betul. Correct? Betul. So macam contoh macam bila pasal anak kan, lepas tu masa untuk waktu nak tidur, I akan cakap macam apa jadi pun last TV pukul 9. Pukul 9 dah kena slowly masuk bilik sebab nak tukar baju, nak tukar pampers, Betul. nak brush teeth semua tu takes about half an hour. So before 9:30 lampu dah kena tutup dah. I memang always since day one itulah rules I. Like diorang kena tidur sendiri, tak boleh tidur dengan parents. Apa jadi pun I Setuju. memang duduk sendiri. Mana sebab kita ada kamera yang boleh monitor kan daripada dalam bilik tengok dia okay. And plus kenapa dia dah besar. I bet macam Arif pun dia boleh kalau dia terbangun pun dia boleh akan datang bilik. Betul tak? Betul. Kan? So I think kita as parents, kita yang buat dia. Bukan dia buat kita. It always letak tu dekat kepala kita like diorang tak boleh cakap no dekat kita. Kita yang kena say no to them. Yes, setuju. Mungkin dekat sini ada yang tak sangka sebenarnya Ina adalah seorang ibu yang straight juga ya. Mungkin kalau tengok perwatakannya lembut kan. Mungkin ikut manjakan anak. Tapi tidak sebenarnya. Dia besar-besar pun baru Tidak. tahu juga se-straight itu. Se-straight itu baru tahu. Oh, bagus. Saya when it comes to my kids, I memang very strict. Sebab because for me, kita as parents kita nak yang terbaik untuk anak kita, and kalau kita nak buat, kita mulakan daripada dia kecil. So benda tu akan slowly bila dia grow up, dia tahu oh ini rules dia daripada dulu.
So we cannot break the rules. So faham tak? So I bukanlah kata macam hantar anak I pergi jadi askar ke, you know, like kena jadi like super strict. No. I okay dengan anak. I tak pernah tangankan anak I, semua tak ada. I memang tak pukul anak I, tapi I senang. Macam sekarang I dah tahu kelemahan anak I. Dia takut black woman and dark room. Dark So room. contoh kan kalau ada tetamu datang rumah aku kan, kalau dia tak behave, I akan pandang dia je. Carl, you miss that room? Okay mami, I behave. That's it. Itu je. That's it. Sebab dia dah tahu kalau dengan daddy dia nak mudah. Manja. Okay. Yeah. Everything. Okay. Macam sebab mungkin lelaki dia mungkin dia banyak tak nak pening kepala. Betul tak? Kita yang selalu, mak-mak yang selalu akan pening kepala, selalu like macam, macam mana ni nak buat anak ni, faham tak? Like, mungkin lelaki ni fikir shortcut, macam yang paling jalan paling mudah. Diam, okay dah. Betul. Dia nak mudah dia. Betul tak Tia? You setuju tak? Setuju. I think semua lelaki macam tu ke? I tak tahulah. Janji kalau saya diam sekarang, tengok handphone, kita tengoklah dulu. Kita mungkin nak fikir panjangan. Betul. So, Aina, pernah tak ada satu momen kan, okay, Aina adalah seorang ibu yang disiplin kan. And of course lah, macam contoh lah, ibu kita, neneknya, kan, anti-anti yang mencuba untuk membreakkan rules tu tersebut. Apa sebenarnya? Pernah tak ada pengalaman? Dan apa Aina kena respon? Ada, especially my mom. Dia akan cakap, tak baik cakap macam tu. Biarlah dia, contoh biarlah dia nak makan benda lain. Contoh kan kalau masak ni apa kan, dia buat? anak, dia akan cakap dengan I, Ina tak payah. Biarlah dia makan benda tu. Biarlah dia makan coklat. Biarlah dia makan aiskrim. Sebab anak-anak I ni dia tahu dengan mami dia takkan dapat. Diorang weekend dia minta lah apa pun, I bagi. Contoh toys ya. Mungkin ada orang fikir macam, kalau orang fikir nampak muka I ni, mungkin orang akan assume like I boleh bagi anak I everyday toys. No. Toys, I hanya allow my husband untuk beli toys yang diorang nak maybe sebulan sekali 2 je. I tak pernah, I bawa sepanjang Obrika daripada baby sampai sekarang, I rasa dia pernah pergi Toys R Us tak lebih dari 10 kali. Tak lebih. Sebab I selalu cakap dengan anak I, you tell me what you want, I go buy for you. Kenapa Aina? Sebab anak-anak ni sebab dia budak, dia orang bila pergi dia akan jadi rambah mata tau. Dia nak tu, dia nak ni. And I selalu cakap dengan I, you can have your toys but only one. You pilih apa pun you nak, satu. I tak nak diorang belajar like sebab dulu masa kecil-kecil dulu ada nampak anak, especially anak lelaki I, bila I beli 2-3, dia buka je tak sampai 10 minit, I don't want this toy, I want open new one. I don't want this toy, I want to open new one. You faham tak? So I nak didik anak I jadi orang yang tak bersyukur. I nak diorang bersyukur dengan apa yang diorang ada. Tak kisahlah benda tu kecil, besar atau murah ke apa, but you kena appreciate apa yang kita beli untuk you kena main benda tu. So sebab tu I tak practice anak I sekali beli toys banyak-banyak. No, I tak practice diorang benda tu. Mesti terkejut kan? Mesti terkejut kan? That is me. Kadang Tia pun macam tu juga. Tia bagi satu je. Contoh dia diberikan orang satu je kan. Kadang menurut Tia tu benda yang bagus juga untuk Ina dan juga semua yang tadi tahu kan. Sebenarnya kita nak yang terbaik untuk anak kan. Dan betul sangat apa yang Ina ajar dengan anak, kena bersyukur. Cik, I nampak husband you, Ashraf. Oh ya, sama lagi. Lah cara parenting Tia and Ina. Alamak, kita sama ke? Sama-sama. Tia banyak nampak kesamaan dekat sini. Tapi suami suka tak apa, bagilah terus timbul. Tapi tak sebab satu dia je. nak mudah. Lelaki dia nak pening kepala. Kita tak, dia mak nak ni bukan nak Ina, dia bukan nak mudah tapi dia nak jadi kesayangan anak. tak macam ni tau. Dia nak jadi angel. Senang cerita, dia angel. Kita lah nampak macam very strict mother. You setuju tak? Setuju. Husband I pandai tau. Husband I dulu dia pandai. Tapi I dah tangkap dah 2-3 tahun ni. Dia macam ni tau. Kadang-kadang kan, kadang-kadang anak ni dia tak nak dengar cakap, dia akan cakap dengan I, dia akan cocok I. Sayang itu tak, Obrika tadi macam ni, macam tu. So I pun pergi marah, I pun pergi cakap dengan anak I. So I akan nampak the bad one, husband I akan nampak the angel one. You understand Anas? Dia akan jadi kesayangan, so anak akan sayang dia lebih. Sebab dia akan cakap, oh no lah, mami not sporting lah, daddy je sporting, daddy je bagi. So
husband lah akan nampak yang sempurna di mata anak-anak. So kita lah mak-mak yang jadi mangsa. Okay, Betul tak? siapa sini yang setuju? Siapa sini yang setuju kan? Ya sebenarnya, yalah, suami tu mungkin dia, yalah, kerana mungkin dia tak tega kali kan, rasa macam Ah, ah, kasihan, ah, ah, kasihan, ah, ah, kasihan ah, ah. kan. Tapi Kerana, tapi Tia, I rasa lah. Kan, hmm, bagi I lah, I rasa kita as parents mesti kena ada satu yang strict, satu yang boleh nego-nego. Betul tak? Kalau ya, dua-dua ya, strict pula kesian pula anak kan? takut dia, betul. Dan Ah. kita sebenarnya belakang tu kita bincang lah, okay, you cakap macam ni, I cakap Ah, macam ah, ni, ah, 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 okay, ah, ah, ah. segi. Sangat setuju kan. Amazing, sini banyak. Aisyah cakap kita memang Tengok, sempurna. tolong para girls, tolong para ibu-ibu, kita komen balik. Kita Ah. komen balik kan. Tak, lelaki ni dia suka ambil Tak, kesempatan dia, you anak-anak all ambil setuju kesempatan. tak? Husband selalu nak jadi angel. Kita bini-bini lah nampak macam Mak strict garang. sangat, macam garang lah. Padahal kita nak buat yang terbaik. Betul tak? Setuju, setuju. And Tia Ah, Ena, kau dengan Ashraf, dia akan cakap, okay, B, dari awal lahir, kerana, okay, tak apa, okay, sorry B ya, kita cakap pasal B. Tapi ah, suami Aina tak ada Instagram tak ada aku Tak tengok Okay, so, dia memang dari awal lahir, kerana dia tahu Ashraf adalah orang yang tak makan sayur. Kan, dia memang tak makan Hmm, sayur sampai sekarang. Dia, kalau makan, Ashraf memang picky sikit makan. Kan, ah, ah. so dari situ, dari masa dia nak bersalin, dia dah tahu, okay B, kalau misalkan masalah makan, I yang handle. Masalah pelajaran atau sekolah nanti, okay, biar Ashraf handle. Dia akan Mm, campur. mm, mm, So mm, memang mm, mm, Tia mm. Tia atur kan. Kerana Tia juga faham, and Tia sangat sependapat dengan Ena. Kerana anak tu kita kena create makanan. So memang dari kecil, Betul, Alhamdulillah, Arif dengan Ara makan sayur. Dia ikut cara Tia. Walaupun ayahnya tak makan sayur, tapi dia makan sayur dari kecil kan. betul, betul. Amazing. Kan. So Ena, kalau misalkan okay, Tia nak tanya soalan. Anak-anak kan suka meragam di tempat umum, contoh kan. Apa Mhm. yang Ena buat? Tips Ena untuk mendiamkan anak tengah meragam depan umum dekat mall, contoh dia menangis, macam mana? Okay, pernah terjadi tipu kalau I kata anak-anak I tak pernah tantrum ke menangis-nangis depan public. Of course Hmm. ada. Nak lagi kalau kita kat luar orang kenal. Lagilah kita macam, aduh orang kiri Aduh, kanan dah depan kena belakang jaga. ni tengah pandang ni. Lepas tu dengan anak-anak tengah menangis-nangis ni, kadang-kadang pening juga kepala. Of course ada. Tapi so cara I macam cakap, I tak marah. Tapi I akan cakap direct dengan dia orang. You miss Daru? I tanya direct je. Wow. You miss Daru? You want labai collar? You want I call labai collar? I cakap kononnya I call lah black woman tu kan. Ya, ya, ya. Okay mami, I behave. Sebab dia tahu, I akan, lepas tu I akan buatlah drama I. Lepas tu I buat macam sedih-sedih. It's okay lah kak, let me call labai collar black woman. Black woman will come. I cakap lah, black woman akan datang, ambil dia malam-malam, bawa pergi jauh. So dia takut lah, then Oh. dia takut lah dia tak jumpa mami dengan daddy dia dah. So I akan cakap benda tu Wow. all over again. Untuk masa ni, dah for the past almost tak sampai setahun kot, I think dalam 6 bulan. So far benda tu jadi untuk I. So Oh, far I 6 tak bulan. So Ina 6 bulan ni baru mencuba? yes. Hmm. And benda tu it works lah untuk selama 6 bulan lebih ni menjadi. So pas selama 6 bulan ni kan, kita harapkanlah semoga anak Ina boleh percaya lagi dengan ibunya tentang Hopefully dia black boleh woman. percaya lagi setahun lagi ke sebelum Setahun. I nak perah kepala otak I nak cakap apa lagi dengan Tukar. dia. Tukar benda lain pula, betul tak? Ya mungkin setahun lagi nak kena ke Mekah betul-betul supaya dia ingat balik. Lebih kalau lagi kan. Dia tak takut kan. Betul, Amazing. Oh, betul. okay. So mungkin ada okay. Mungkin banyak sangat soalan. You guys boleh drop your question. Kita akan pilih satu je insya-Allah. Okay, so Ina, kembali kepada suami dan anak-anak kan. Macam mana juga Ina kan sekarang ni Ina juga pun ada juga berlakon, tengok the last lakon adalah Maid kan, drama Maid, betul tak? Itu yang the last betul? Tak ada lagi? Betul. And then after the Maid, I baru buat cooking show Iftar ala Queen. Oh ya. Baru habis about masa puasa hari tu. Baru habis, and then I tengah shoot 2 drama untuk Lagi? Astro. Yes. But still tengah ongoing sebab kita tengah PKP, so kita terpaksa stop. So I tengah shoot The Maid second season, and then second season, and then second one is The Hotel. Oh ya, The Hotel. Pernah tengok juga di punya trailer. Okay, so Aina, suami diperbolehkanlah syuting semua, tak ada masalah. Kan ada syarat-syaratnya contoh? Alhamdulillah, daripada awal kahwin sampai sekarang,
my husband tak pernah cakap no. Dia very supportive tau. Like dia suka I keluar bekerja. You know, dia tak suka like I duduk rumah yang macam buat ni semua tak. Dia suka I bekerja. Dia okay, dia very supportive. Cuma I kena tahu limit lah, of course lah. Bila dah kahwin kan Tia, kita as wife kita kena tahu lah limit kita punya cara kita nak bercakap dengan orang, cara kita nak bergaul, semua benda kena ada limit. And of course the character tu kena tengok jugalah sebab tak boleh lah nak pegang-pegang sangat ke kan, sebab benda tu sensitif. So depends on the script, bagus, okay, I berlakon. Alhamdulillah, I start aktif balik start bulan 8 tahun lepas. Betul-betul slowly, betul-betul start. So ada cabaran tak sebagai Ina nak memasak kan? Macam mana cara memberikan masa? Mungkin nak kena masak dulu awal-awal baru pergi kerja ke macam mana? Okay, sebab my husband boleh katakan everyday I masak, makan kat rumah. So apa yang buat, contoh kalau shoot dekat RKL, kalau kuota pukul 9 pagi, 8 ke 9 pagi, I akan bangun 2-3 jam awal. I akan masak dulu, prepare. Contoh nasi goreng ke, nasi lemak ke, kuih tiaw ke apalah yang tak heavy sangat, yang masak cepat. So baru I pergi set. Ataupun I pernah buat kalau tak sempat masak breakfast, I akan balik sekejap. Contoh kan kalau tengah hari ada extra gap scene dalam 5-6 scene kan yang I takkan ada kat set dalam 5-6 jam. Kalau hari KL, I akan balik rumah, masak and then pergi balik set. Wow. Ya, macam tu. Sebab husband I memang suka makan. Dia memang food lover. Dia memang suka makan nasi. Hari-hari kalau boleh kena ada nasi. Wow. Okay, and ada tak pernah satu masa Ina tak masak and just order? Pernah. Of course Kenapa? pernah. Tipu Tia kalau I kata tak ada. Of course ada. And kenapa I ada order? Because sometimes kita pun dah jemu juga. Kan kita kadang-kadang masak pun dah tak ada idea Tia. Kadang-kadang I dah habis scroll dah. Apa nak masak? Dia cakap, apa lagi nak buat? Apa benda lagi nak buat? Ini kita masak hari-hari. So kadang-kadang kita dah out of idea. Betul tak? Sampai teringin juga nak rasa orang masak. Betul tak? Kadang-kadang kita masak, kita tak ada mood sangat nak makan tau. Bila kita tengok orang makan, kita rasa dah kenyang. Macam tu. Macam mak-mak kita kan. Tapi so macam I kadang-kadang ada juga nak tukar selera, order makanan dari luar and take away. Ataupun buy Grab lah. Paling senang. Tapi suami tak masalah lah kalau misalkan one time tu Aina order ke masih nak juga masakan Aina? No, dia very understanding. So bila contoh kan I cakap macam sayang hari ni I rasa macam I penat lah nak masak. Dia cakap okay, we order lah food from outside ke, kalau boleh keluar pergi makan, kita boleh keluar pergi makan. So no problem. Selalunya dulu Tia, every weekend I tak masak sangat. Jarang I masak sebelum PKP ni semualah. Sebab weekend adalah off day. Kitchen off for me. Kitchen off? Sebab kitchen off. Tutup. Maknanya memang tak masak. So I akan masak Monday to Friday. Semenjak PKP ni lah start balik masak sebab dah tak ada benda nak buat kan. Betul tak? 7 hari Ina betul. Wah, amazing. Alright, so terasa banyak sangat tips-tips yang Ina dah share dah dekat kita kan. Macam mana nak jaga anak. Banyak sangat ilmu parenting Tia rasa yang semua dapat, yang Tia pun boleh dapat dan belajar. Dan juga tentang nak urus suami kan. Okay Ina, untuk Ina lah kan macam yang last lah macam apa yang Ina nak kongsikan kepada all the followers lagi sekarang di musim PKP kan. Apa sebenarnya mungkin Ina boleh share aktiviti ke yang boleh dibuat atau macam mana cara kita nak menghadapi PKP? Silahkan Ina. Okay, untuk sepanjang PKP ni selain pada I think ada hikmah jugalah apa yang jadi ni. Sebab kalau tak ada PKP, kita I think untuk ibu bapa, parents yang bekerja mungkin kadang-kadang tak ada time untuk anak, betul tak? So inilah masanya bila kita dah terpaksa duduk kat rumah, dah tak boleh buat benda kan? Betul tak Tia? Like macam tak boleh nak keluar, tak boleh nak bekerja. So I think inilah masa yang sesuai untuk kita luangkan masa bersama anak, keluarga, you know, spend more time like cubalah cari aktiviti macam kita akan tengok movie, kadang-kadang I main PUBG malam-malam dengan husband I, bayangkan I main PUBG. Boleh ke Ina? Memang ada main. Dipaksa? Tak. Dulu I jealous. Tengok husband I tengok, laki aku ni saya pun main PUBG tak boleh jadi ni. I pun daripada tak pandai, I gigih. I pun gigih lah belajar. Lepas dah pandai sikit ni, tak nak stop pula kan. So
try cari macam I kan kita orang akan tengok movie lepas nak kalau lepas nak dah tidur kita akan tengok movie lah, spend time together, tengok TV, Oh, tu me time. main game. Itu kita punya me time lah, husband wife punya, Yes. kita punya time. Sebab siang dah dengan anak semua kan. So malam kita akan tengok movie, Netflix, main game ataupun kita borak-borak. Untuk for the kids pula kita buat lah macam diorang kadang-kadang ada I beli macam small mini jungle gym kan. So bolehlah dia main 1 jam, lepas tu buatlah diorang punya watercolor ke apa-apalah yang boleh kita buat kat rumah. Kita try lah. Lepas tu macam I suka masak. So anak I automatic dia jadi macam bila I nak masak tu dia nampak ada pasang green light. Oh mami, what you want to cook? I also want to cook. Wow. So Oh, itulah betul. terjadi. Yes, sebab tu Obika suka masak. Sebab dia selalu tengok I masak pergi kat dapur. Sebab tu dia sekarang ni diorang minat, especially my girl Aubrey. So dia nampak je, mami what you want to do? I also want to cook, I also want to bake. So macam anak I suka ajar diorang masak. Amazing I push kan? diorang Best. more to kitchen lah. Kan. Ya, kerana ternampak account dia macam chef yang dekat Dubai tu, Chize and Burak tu. Dia sebenarnya malas sebab kena lighting. Kan ada I pasang ring light. Terang. So tu dia macam ni kadang-kadang mata dia macam malas nak buka macam macam tu. Tapi comel, kan suka tengok videonya. Allah, biasa je. Thank you Tia. Dah sama. Okay, so aduh, sebenarnya sangat-sangat seronok lah dengar Ina punya perkongsian pada malam ini kan. Banyak yang kita dapat sebenarnya dan juga banyak yang sebenarnya ini adalah menjadikan seorang inspirasi. Ina adalah ibu yang bekerja, yang rajin masak. 2 pagi bangun untuk masak suami. Kan, strict dengan anak-anak kan. Yang mungkin banyak set-set yang orang tak tahu lagi tentang Ina Azwan. Mungkin taunya adalah, oh Ina ni macam kan, cantik dia kan. Kadang-kadang kan Tia macam I masak 2-3 pagi, ada orang cakap Ella 2-3 pagi. Bolehlah dia bibi. Okay, untuk pengetahuan semua. Bagi kalau tahu saya masak 2, 3, 4 pagi tu tanpa bibi. Sebab saya bukan jenis yang bibi dah tidur. Contoh bibi dah tidur pukul 11, pukul 12 and I pergi kejut semata-mata nak tolong kat dapur. Tidak. Kalau you all tengok lepas pada pukul 1, pukul 2 pagi tu semua masak sendiri. Tak ada bibi kat dapur. Maknanya saya lah yang potong, I lah yang masak, I lah rekod, I lah segala-galanya. So tak ada orang lain. So kadang-kadang orang cakap boleh lah ada bibi. Tak. Kan, amazing. Dan juga Ina, yang kita tahu juga, betul tak? Ina yang potong-potong semua. Ina tak biarkan bibi potong. Sebab bibi saya tak tahu. Oh, bibi so bibi saya hanya tahu makan. Oh, bestnya jadi bibi Ina. Makan je. You know what? Bibi I kesian tau. Macam I start shooting dekat Park Dixon. Lama tau, daripada bulan 3 sampai bulan sampai bulan 5 hari tu sebelum raya. I shooting berbulan-bulan kat sana. I balik rumah bibi I turun berat dia. Sebab I tanya kenapa lost weight. Dia cakap sebab I tak ada. Bila I tak ada, siapa nak masak untuk dia? Oh, bestnya bibi. Bibi pun macam tu Bestnya majikan boleh masak. I duduk dengan I naik 20 kilo. My maid. Wow. 20 kilo? Yes. Bukan naik 5 kilo, 10 kilo. 20 kilo. Tapi kenapa Ina kurus? Ina, kenapa Ina kurus? Kurus. PKP ni I naik. Tapi tak still kurus. Apa yang Ina amalkan? Apa yang Ina jaga sebenarnya? Walaupun Ina masak, tapi kenapa Ina tak? Cuba boleh share. Okay. Exercise, makan kena jaga. Okay, ramai yang cakap, selalu orang berpendapat, ini yang saya selalu nak sangat tekankan. Orang cakap, dia ni bolehlah kurus. Kan? Sebab orang selalu cakap, wah ada duit lah, apalah boleh buat itu, boleh pergi exercise. Okay, nak kurus, tak perlu pergi exercise mahal-mahal. You all jogging kat luar tu free je. Jogging depan rumah, boleh berlari kat dalam rumah pun is a free, kira orang cakap free entertainment like free exercise tau untuk diri sendiri. As in like korang mop lantai pun laju-laju ada rhythm pun itu pun boleh burn fat juga. So there's no such thing as macam you kena spend duit yang banyak untuk kurus. And contoh ada orang cakap bolehlah dia jaga makan sebab dia punya makanan semua dahsyat-dahsyat, healthy dia semua yang mahal-mahal organik. Tidak, Tia, I taklah ambil organik. No, I makan sayur bayam je. Sayur bayam berapa je Tia? Kangkung goreng, kangkung belacan, kangkung rebus. I punya makanan diet. Itu semua petai. Semua yang, petai lah mahal sikit sekarang kan. Tapi I punya makanan diet, bila I diet, I akan makan sayur. Mestinya I beritahu you all, sayur sedap, yang murah, yang korang boleh kurus. You all pergi belilah bayam, buat sayur rebus.
sayur rebus ataupun sup sayur, letaklah cendawan sikit, letaklah sayur bayam sikit ataupun you, kalau nak tukar selera sikit, I akan buat macam apa tu panggil kangkung. Kita bersihlah, betul basuh bersih-bersih, and then kita rebuskan dengan sedikit minyak, sedikit secukup rasa. That's it, and then makan dengan cili padi potong. Kenyang. Full plate, kenyang. Itu kalori not more than 100. Kenyang, sedap, confirm kurus. So bagi I tak semestinya contoh orang cakap, oh nak diet tapi ikan salmon mahal. Tak semestinya you kena makan ikan salmon. You boleh makan ikan kembung. You boleh buat ikan singgang pun bagus, boleh kurus. You makan singgang tak? Makan. Ya, singgang dan budu dia makan sangat. Yes. Okay, so apa yang boleh cakap kat sini, ikan singgang tu, ikan kembung you boleh pakai, ikan pelaling you boleh pakai, ikan mabung pun you boleh pakai. Benda-benda tu tak semestinya you kena makan salmon yang organik ataupun cod fish ke. You faham tak apa yang cuba cakap? Sebab tu I cakap bila kita nak kurus, kita kena ada effort. Nak cantik, nak kurus, kena ada effort. Setuju, betul setuju tak? sangat kan. Betul, setuju sangat. So kalau Exercise, nak jaga makanan cantik, kan. nak kurus, betul. So macam orang selalu cakap, maybe exercise 20-30%. Another 70-60% tu adalah pemakanan. Kalau you exercise gila-gila tapi you makan pun tak ingat dunia, then no point. Macam ni nak kurus. Setuju? Betul tak? Setuju? So it's okay. Semua orang boleh kurus. Yang penting dia kena ada keinginan. Di mana ada keinginan, di situ ada jalan. Ya, tu dia kan. Dan keinginan sejalan. So Ena memang mengamalkan kurus ni exercise and makan kan teratur kan. And sebenarnya poinnya adalah kalau kita nak kurus pun tak perlu benda-benda mahal. Kita boleh apa yang ada kan. Sayur banyak dekat sana yang murah kan. Bayam, kangkung kita boleh masak kan sesuai dengan apa yang kita nak. Tia, sorry I tak dengar. Tadi suara you terputus. Sekarang dengar tak? Okay, baru dengar. Ya, so means adalah semua orang sebenarnya kalau nak sihat dia kena keinginan dia kena besar dan kena kreatif kan, tak perlu mahal tetapi yang penting sihat. Betul. Contoh kalau diet tak semestinya kena makan brown rice. You boleh makan plain rice juga. It's just that the portion yang you ambil tu. So letak kat kepala ni. Kalau nak kurus, semua orang boleh kurus. Yang penting kena ada effort. Tak ada effort, you buatlah. Even you kaya manalah pun, Atia macam ni, ramai yang kita tengok orang-orang kaya, ramai je yang badan sihat, comel, gempal. Kenapa? Kalau ikutkan ada je duit nak buat, tapi dia pun tak ada keinginan, kemahuan nak ubah. Setuju? Faham tak? You bayangkan Tia dulu, I pregnant, I gemuk Tia. Berat I 87.7 Tia. Wah. I gemuk tu? Besar. Masa I 6 bulan mengandungkan anak I, 6 bulan pregnant anak I dah pakai baju husband I, seluar husband I, kasut husband I. Sebelum tu berapa beratnya? Dari 87? Masa sebelum mengandungkan Aubrika, berat I 50. You 30 bayangkan. lebih ni. Ya, lepas hari I beranakkan Aubrika, the next day doktor suruh I jalan timbang berat. Berat I the next day lepas deliver baru turun 7 kilo. Ada 80 kilo. Still 80. I baru turun 7.7. You rasa I punya perasaan macam mana? Dengan bangun perut. Anak dah tak ada dalam perut. Perut tu I rasa macam flat tire tau. Like flat tire macam apa ni? Like macam lembut yang macam boleh baling-baling tau. You faham tak perasaan tu? Faham. Saya faham. 2 anak pula tu kan? Ya, lepas tu somehow my husband dia akan kutuk I tau. I rasa dia bukan kutuk lah. Dia bagi kata semangat tau. Dia macam, sayang, you look like watermelon. Ya, sepanjang I mengandung, sampailah lepas beranak ke Aubrika, husband I selalu cakap, sayang, you macam watermelon lah. So bulat. Tu I selalu cakap husband I pun cakap husband I, wah, I bulat tak, you complain, you bulat I tak pernah complain. So dia cakap, tak apa, I lelaki is okay. You perempuan tak boleh. So I pun geram. I geram macam tak boleh jadi ni. I kena back in shape. So I taklah ambil sangat macam makan hati ke tak. I ambil benda tu, benda positif. So I try paksa diri I untuk jaga makan. You bayangkan daripada 87 tu maknanya betapa banyaknya makan I makan sepanjang pregnant. So you bayangkan usus kita dah besar gila, tiba-tiba nak kecilkan balik tu. It's not easy Tia, I cakap dengan you. Sumpah it's not easy. Tapi I berjaya lah.
dapatkan balik badan yang dulu. Berapa bulan? Actually, masa habis pantang 44 hari, berat I dah 55 dah. You percaya tak? Ha? Cepat sangat. Kalau you tengok IG I punya lepas I beranak lepas habis pantang, I dah kurus sebenarnya. Tapi I punya flabby tu masih ada. Perut tu Tapi masih dah kurus. lembik sebab I tak exercise lagi. Sepanjang pantang, I tak Hmm. exercise. I cuma jaga makan. I memang strict lah sikit walaupun pantang. Tapi I memang strict. And lepas beberapa minggu tu, I dah slowly pakai bengkung. Sebab I tak boleh tengok perut I. I rasa macam kita perempuan, I think semua orang pun agree kot. Kita bangun Setuju. je tengok macam, ya Allah Tuhanku, kenapa perut aku macam ni? Ya Allah, apa nak buat? Itu perasaan I tau. So I macam, oh tak boleh ni. I have to do something. So I work hard. So ibaratkan daripada 87, dapatlah semula. Even now pun I rasa, 55. recently ni, I lagi kurus daripada zaman sebelum I beranak. Ya, nampak saya kurus. So, Ina betul-betul masa pantang tu jaga gila lah. Jaga-jaga sangat straight. Memang I jaga dari segi makan. I jarang makan nasi sepanjang pantang. Jangan ikut ni diet. Ni bukan diet siapa-siapa. Jangan ikut saya. Ini adalah saya menceritakan diri saya, okay? Ini diri saya, you all jangan ikut, okay? Ini bukan daripada doktor mana-mana, okay? So, I ni just nak share, okay? Sebab I tak makan nasi, I hanya makan 1 hari je masa pantang. Hari pertama, hari kedua sampai habis pantang, I tak makan nasi tapi I banyak makan protein. I makan protein, sayur, lauk-lauk. I makan banyak rata lauk and I makan benda-benda yang produce milk. Ya. Macam apa tu sup lobak putih kan, orang kata untuk produce the milk, minum Horlicks, Milo, Betul. makan kurma. So I Kurma. makan betul. So I makan benda yang apa tu panggil nak kira milk Milk booster. booster. Betul. So bagi I yang paling penting adalah anak I dapat khasiat yang secukupnya. Kalau I Setuju. makan lebih, bukan pergi ke anak I yang semakin sihat. You faham tak? So, Faham. sebab tu I rasa sepanjang pantang tu memang agak mencabar. Sangat mencabar sebenarnya. And I memang buat betul-betul. Orang cakap, oh kena bertungku. Hari-hari bertungku semua. Sauna hari-hari sebab nak dapatkan balik. Kita bayangkan suami ni hari-hari cakap, ya ni macam watermelon. Watermelon. Ya, sumpah demi Allah. Husband I juga selamba. Yang Jojo. Ni I jujur. I jujur. So I tak nak lah orang kata macam I nak cover. Tak, I cakap jujur. Husband I panggil I watermelon. Sepanjang I pregnant, sampailah pantang. Lepas habis pantang, dia dah tengok I dah kurus sikit. So dia macam, oh okay, dia dah diam dah sikit. Dia dah macam, okay, bini aku dah berjaya ni. So bila kadang-kadang dia cakap, yang you macam dah cabi sikit. I akan cakap, tak apalah yang. Cabi sikit pun tak secabi you. So dia macam, okay lah. So itulah cerita. Wah, amazing kan. Aduh, kau banyak sangat perkongsian dah dapat jadi anak, parenting, masak. Lepas tu cara nak berpantang kan. Ini mengamalkan pantang tradisional betul-betul ikut kan. And that's why ini adalah site yang mungkin ramai orang tak tahu seorang Ina Azman. Sebenarnya Ina Azman adalah orang yang banyak sebenarnya kisah-kisah yang kita boleh belajar daripada beliau. Alright Ina. So sebenarnya kalau kita tak ada masa ni, kita nak boleh je sampai bila-bila nak live. Tapi kasihan lah kepada Ina nanti nak kena masak. Mana tahu suami nak makan buat tengah malam. Ada request? So far tak ada request lagi. Dia dalam bilik. So far tak ada request lagi. Ina dah macam restoran lah, 24 jam ya, ready to serve kan. Betul. Alright. Apa dia Tia? Ya, so memang seronok lah kalau boleh satu rumah dengan Ina atau berjiran kan. Hopefully lah one day kita berjiran ya. Itulah, seharinya kawan-kawan I akan komplain. Semua macam tak nak pergi rumah I. Sebab kalau pergi rumah I semua gemuk. Sebab I kan paksa diorang. I can I can marah tau kalau orang tak makan banyak. I can macam, kenapa tak makan banyak, tak sedap makan, habis. Sebab tu BBI sihat, berjaya 20 kilo naik. Tapi tu dia tak ada kesedaran lagi. Dia masih nak makan, dia tak nak diet. Masih tak nampak. Dia belum nampak. BBI saya cakap macam rugi dulu kat kampung susah nak dapat makan, kat sini banyak makanan. So dia kena enjoy every moment tu. So memang makanan kat rumah ni jarang terbuang. I rasa tak pernah terbuang kot. Memang akan habis. Bibi akan makan habis. Ya betul. Ina nak tanya satu-satu lah suami pun teringin pula nak Ina masak kan. Nanti kita boleh, insyaAllah. Boleh. Ina tapi masak lauk kampung je. Tapi suka, sedap. Ina jenis orang yang timbang berat hari-hari tak?
Dah saja nak Chris. Oh. Timbang badan. Jujur ke tipu? Jujur. Okay, sejujurnya, ya. Sampai kadang-kadang, I rasa macam I ni psycho. Aina, Sumpah. kau kita sama. Kita Oh, sama. ya ke? Okay, okay, high five. Okay, then maknanya I bukan psycho lah. Bukan, tak, I rasa bukan I atau you psycho. Semua perempuan mempunyai Semua sikap macam. yang sama. Jenis Ya, yang ya. macam insecure, jadi macam takut-takut. Okay, jujur I cakap dengan you, Tia. Itu kot antara penyebab badan I kalau naik, I akan cepat sedar Cepat diri. turun. Cepat turun Ah. sebab itu adalah motivate I. Tia, sumpah one day I jumpa you. You tengok phone Sama, I sumpah. punya favorite penuh dengan berat I. I Apanya? akan monitor Uh-uh. berat-berat I. Contoh kan berat I, oh hari ni contoh berat I 52. Kenapa naik Yeah. 2 kilo? Oh tak boleh jadi. So I ambil benda tu, sumpah, I tak tipu. This is me. Okay, I tak terpulang lah you all nak kata I macam mana. Tapi itulah cara I maintain I punya badan I rasa. Sebab Yeah, itu yeah. motivate diri I. You faham tak? Bukan Motivate diri I betul. untuk tidak makan terlalu banyak. And Tia, I ada satu seluar daripada zaman anak dara. Okay. Seluar anak dara I tu, I akan pakai. Sampai sekarang, I akan Hmm. pakai. Kalau I tak boleh muat seluar tu, okay, tandanya that's it, I dah gemuk. Bukan Wah. gemuk, I dah berisi. So, Dah kena kurus. I dah kena alert and try untuk reduce the weight. Betul. So, Sebenarnya itulah itu bukan in aja. Dia macam tu. Sejujurnya juga. Dia akan timbang pagi dan malam. Kalau makan je, okay, berapa? Ya Allah, Tia. Sama. Kita boleh geng lah, Tia. Kan kau naik je, okay. Kalau naik je, lepas tu kalau naik, naik dia akan ada dua cara. Pertama, jangan makan. Kedua, Tia rasa Tia nak kena bayar puasa ni esok. tak, kadang-kadang kan daripada kita diet kosong-kosong, baik kita ganti puasa-puasa kita tahun-tahun sebelum ni kan. Betul tak? Betul. Kita okay, jangan ganti puasa. Sambil-sambil kita kira bukan beribadah lah, like kita menggantikan puasa, sambil-sambil tu dapatlah juga kurus badan. I think bukan kita juga, I think most of the women dekat luar kat sana tu ada masalah benda ni. And some people diorang kata macam gila. I tak tahu lah gila macam mana. Macam mana, gila ke kita, Tia? Tak, dia rasa macam tak boleh. Suami macam nak timbang hari. Tak, memang macam ni. Timbangan tu bukan satu, ya dua. Ya Allah, Tia. Nak kasi je, I pada dulu. Kadang-kadang tak percaya. Kadang-kadang tak percaya yang kanan, I pergi kiri pula. Ya. Ina sama sangat. Ya Allah, Ina. Tiada banyak kesamaan kat sini. Ya rasa ni semua dekat live ni. Your husband cakap memang kita dua sama lah. Macam mana ni? Ya, nanti kita kena kopek, kita kena selongkar rumah pula ni kan. Apa lagi yang sama? Nanti bila habis PKP kita kena kopi-kopi. Kita kena bercakap lebih lagi. Tak, sebab I tak tahulah macam, tak tahulah follower kat dalam ni fikir-fikir kadang-kadang I ni terlalu strict ke, I ni terlalu menjaga. Tapi I rasa kalau I tak macam tu, I rasa forever badan I kan 87.7 tu. Setuju. Kita kena alert. Kita kena sentiasa alert dengan kita punya keliling tau. Like kita kena tahu apa yang kita buat. I suka makan. Tia, ya Allah Tuanku, you percaya tak? I boleh makan 2 nasi kandar dalam masa yang sama. Nasi kandar penuh full plate. Ya, besar-besar. I pernah pergi Din Maju dekat Pening. I makan 2 pinggan seorang. I suka sangat makan. Tapi makanan tak suka I. Nasi tak suka I. Kenapa tu? Sebab bila I makan naik dia bukan, sampai orang kata seminggu boleh naik 2-3 kilo. Tapi macam I bukan seminggu 2 kilo. I satu hari tu boleh naik 2 kilo. Masa tu juga? On the spot. Oh, okay. Lepas apa ini buat? Badan I cepat sangat naik. Sangat naik. Cepat gila. Kalau I tak bukan tak fokus. Kalau I tak pergi tak jaga ataupun I lalai, I akan naik zoom just like that je. Sebab tu I sangat menjaga. Sebab tu some people orang kata, oh diet tak apa, boleh makan nasi. Tapi mungkin orang tu boleh. I tak boleh, I tak pandai tau Tia makan portion kecil-kecil. I tak pandai. It's better I jangan sentuh langsung daripada I sentuh, I akan makan 2 pinggan. And I everyday Tia, bila I cheat day, I bukan makan satu nasi, I akan makan 3-4 kali tambah. I punya pinggan berbukit macam lelaki makan. Oh, itu cheat day tak? Tak percaya. Betul. So
ramai orang tak akan percaya, but this is me. I cakap direct. Sebab tu orang cakap macam, kenapa dia ni dah kurus tapi pergi lagi cycling, buat lagi home workout. Tadi contohnya macam tadi I buat home workout, lepas habis home workout pergi pula jogging. Macam orang kata I ni macam bersungguh. Bukan apa, sebab okay, first kita dekat dalam industri, kita ni kenalah jaga semua benda lah kita kena jaga. Kadang-kadang ni kita ni manusia gemuk salah, kurus sangat pun salah. So apa saja yang boleh kita jaga, kita cubalah jaga sehabisnya. Sebab tu I tahu badan I suka makan. So sekarang ni I baru buat strict diet since last Monday. I baru ni baru hari ketiga. So I memang tak makan nasi. Tapi I makan lah. I makan telur, diet telur. Ikan. I makan ikan. I banyakkan makan sayur, buah. So that's how I diet. And then weekend, I akan pilih sama ada Sabtu atau Ahad. 1 hari je. Bukan day. Bukan cheat day. Cheat day means you can eat the whole day. Itu yang silap. You dah contoh dah 5 hari dah turun 2 kilo contoh Then you punya cheat day tu, you makan 5-6 kali yang you teringat tu dah habis balik. You punya back to square one. Like you punya diet tu macam 2 kilo tu hilang balik. Sebab tu I tak buat cheat day. I buat cheat meal. I akan fikir contoh. I teringat makan nasi kandar lah contoh. Ahad ni lah I akan makan. One portion only, one time only. So sekali makan, I kira dalam 600 to 700 calorie. And then that's it, I tak makan dah. Lepas-lepas tu kalau I lapar, I makan buah. Atau sayur. Betul. So itulah. So macam tu cara Ina macam kan? ni tadi I tunjuk you. Ni. Sebelum live tadi, I dah preparekan ni nampak ada sambal sikit, telur. I masak nasi lemak hari ni. So I tak makan nasi. So I ambil sambal. Ni ada telur 2 biji. Nampak ni timun. I dah gigit sikit tadi. Timun. So itulah I. Ina, kalau misalnya kita nak jujur juga kan, dia adalah orang, tak tahu dia sama, maybe ada kesalahan sikit, dia memang tak makan nasi. Dia tak suka ataupun dia bukan tak suka, tapi memang kena, menurut dia dah lama dia tak makan nasi. Menurut dia itu adalah benda yang dia, memang betul, ini cara dia ya. So itu adalah benda untuk dia kontrol diri dia. Dia akan makan nasi bila dia rasa macam tak sedap badan. Tentu okey makan nasi. Tapi sembuhlah macam tak sedap, okey makan nasi macam tu. Kan? I tak boleh makan Tia. Kalau I makan, I tak boleh stop. I makan huduh sangat sebenarnya. Kalau pergi buffet dengan I, you malu. Sebab pinggan kan penuh atas meja. Sama lah, tapi dia tak ambil nasi. Tapi I semua benda yang makan. Suka nasi. I suka nasi, tapi nasi tak suka I. Sebab tu I tak boleh makan nasi. Bukan I mengada-ngada. I adalah orang yang paling suka makan. I suka, I boleh makan semua benda. I tak ada pantang kan cakap you. Anak I pun gigit makan semua benda. So sama lah macam I. I kadang-kadang I makan contoh nasi putih, I akan ambil cheese. Nampak? Nasi putih pun kena ada cheese. Nasi dengan cheese. You faham tak? So maknanya I memang suka makan. Tapi macam I cakap you, makanan tak begitu suka I. Sebab bila I makan, naik 2-3 kilo. Terus cepat. Tapi Ina terus sadar kan? Sadar tapi I memang ada kesedaran lah. Tapi lately ni tak ada kesedaran jugalah. Sepanjang PKP macam masak sedap-sedap. I takkan lah tak curi. I tak boleh curi. Kalau I diet, I punya rules, once I curi sikit, habis. Dia akan jadi curi banyak. Sikit lagi. Kalau you diet, you buat strict. Bila you cheat meal, you makanlah apa yang you nak. Sangat setuju. Wow, amazing lah Ina. Betul, kita lepas ni kena kopi-kopi selepas PKP. Kan dah tak terasa dah kan. Dan seronok sebenarnya sharing dengan Ina kan. Betul. Dan juga of course dekat semua ni pun seronok, banyak sangat info-info you guys dapat kan. Bukan pada tinggi diet pun kita bagi dekat sini kan. Amazing Ina. Ala bagi Ina nak share kepada semua. Tak ada apa. Kalau Tia ada soalan, I jawab. So far tidak jelas. Nanti kita akan jawab. Kita sambung lah kita punya bersama Tia dekat kopi-kopi nanti lepas PKP. Kan insyaAllah kita doakan. And thank you so much lagi lah Ina dah join dekat sini kan. Semua kita cakap thank you kepada Datin Ina yang dah bersama dengan Tia. Thank you so much. Dan juga Tia doakan semoga perjalanan karir Ina kan, and husband and anak-anak semua berjalan dengan lancar. Oh jap, satu soalan. Ina nak tambah anak lagi tak? Oh, itulah soalan yang orang selalu tanya. Dia pun nak tanya. Okay, insyaAllah kalau tak ada rezeki pula. Kalau ada rezeki, okay, tak tahulah. Cuba takut kembar lagi. Susah nak jaga. Okay, kembar. Oh, berarti Ina ni genetik kembar? Yes, because from my husband punya side, I punya adik ipar pun twin tapi dia perempuan.
Hmm. Macam my husband punya side pun, I punya mother-in-law pun, dia punya adik-beradik pun twin. So chance besar lah. Memang sangat besar. So, the chances untuk I dapat twin for the next baby pun sangat tinggi. So kalau misalkan twins lah, bila ready-nya? Tahun ini ke tahun depan ke? Maybe kalau misalkan ready. Anytime. Okay, Syah. Anytime. Wow. Kita doakanlah semoga dipermudah. Thank you so much InsyaAllah, Ina, tak amin. habis-habis kita kan. Tanya Itulah. lagi. Best sangat boring Best. Tia. Thank you so much Tia sebab sudi Thank you juga. jemput today. Sorry Tia kalau sepanjang kita bercakap dia ada salah dan silap, ada Tak terkurang, ada. tercakap apa-apa ke yang kurang menyenangkan. Thank you so much. Tak ada. Tia juga terima kasih dan minta maaf juga jika ada kesalahan-salahan dan juga thank you dari pihak Tia dan juga bersama Tia kepada Ina. InsyaAllah kita akan jumpa dan stay safe Ina. Okay, thank you so much. Stay safe. Say marikat to Ashraf. Yes, sama juga. Okay, Bye-bye Ina. bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa hari ini kan. Sharing kita di bersama Tia bersama dengan Datin Ina kan sangat interesting dan banyak kisah-kisah dan cerita-cerita yang mungkin kita tak tahu. Okay, so thank you so much kepada Ina yang telah memberikan kita sharing banyak dan Tia nak bagi soalan, saatnya soalan. Okay, dengar baik-baik. Kalau you all jawab dengan betul dan you all yang stay daripada awal hingga akhir dengan episod bersama Tia kali ini, you guys jawab dan itulah soalan dan itulah you all akan berpeluang untuk memenangi hadiah untuk episod kali ini. Okay, pertanyaannya adalah, are you ready guys? Okay, pertanyaannya adalah, berapakah berat badan Ina saat melahirkan, saat bersalin? Berapakah berat badan yang paling berat? Dia ada cluenya 80 berapa tadi. Yes, pada saat dia mengandung. Berapakah berat badan Ina pada saat ia mengandung Aubrey and Carl? Berapa? Tia bagi bocor ya 8 sekian. Okay. Kepada anda jangan jawab di sini, jawab di Telegram channel Tia Arifin. Jadi ke Telegram channel Tia Arifin karena bagi jawaban yang betul anda akan bertuah mendapatkan hadiah mystery box kita iaitu 1 botol mutiara dan juga 1 Jiwaku Kids. So, anda boleh layari Telegram channel Tia Arifin untuk drop your question. Siapa yang tengok tadi dari awal hingga akhir, you guys akan berpeluang untuk memenangi dan juga you guys akan berpeluang juga untuk dapat hadiah tersebut. Oleh semua, untuk hari ini kan sebenarnya kan banyak sebenarnya yang terdapat parenting dan semua dan Tia pun yakin you semua pun dapat hal yang sama. So means adalah jika anda inginkan sesuatu, buatlah dengan sepenuh-penuh rasa nak. Rasa nak tu. Rasa kemahuan yang besar. Kan kerana kalau anda nak kurus, kalau anda nak sehat kan, kalau anda nak jadikan anak anda anak yang boleh menjadi lebih baik. So kita kena betul-betul nak dia macam mana. Kita betul-betul nakkan diri kita macam mana. Kita betul nakkan kita sihat, nak diet, nak macam mana. So benda tu akan terjadi. Tapi kalau kita hanya sekedar curi-curi atau rasa try-try, so benda tu tak akan jadi. So kepada anda semua, terima kasih banyak yang dah menonton di Bersama Tia. So berjumpa di episod selanjutnya Bersama Tia setiap hari Isnin dan Rabu jam 10 malam. Dan kepada anda semua, thank you so much dan mensupport dan menonton episod Bersama Tia dari episod pertama hingga hari ini. Saya Tia Arifin dan tim Bersama Tia mengucapkan terima kasih. Dan bagi anda boleh layari juga Telegram channel untuk info lebih lanjut dan juga boleh layari www.mutiara.com. Saya Tia Arifin undur diri dulu di Bersama Tia, kupas yang dibawakan khas oleh Mutiara. Saat itu nikmat. Bye. Assalamualaikum.